Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa la udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita telah melalui dan berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana saya akan menyampaikan sedikit pesanan kepada diri saya bersama seluruh pendengar-pendengar yang mendengar tazkirah saya pada hari ini. Dalam hadis Nabi SAW, al-awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wal akhiru itqun minan nar. Yang ini di Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak terbagi pada 3 bahagian, 3 fasa. Fasa yang pertama al-awwalu rahmah. Nabi kata fasa yang pertama itu adalah fasa rahmat. Kumpulah banyak mana 10 malam yang pertama itu adalah fasa rahmat. Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Dan yang kedua, wa'awsatuhu maghfirah. 10 malam pertengahan Allah memberikan keampunan kepada mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu 10 malam pertengahan, manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu merebut peluang itu untuk merebut keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan berebutlah dan bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di mana syurga disediakan seluas-luasnya kepada orang-orang yang bertakwa, seluas langit dan bumi. Dan pada fasa yang terakhir, 10 malam yang terakhir, wal akhiru itqun minan nar, pelepasan daripada api neraka. Pada masa inilah pelengkap kepada 10 malam pertama, 10 malam pertengahan dan 10 malam yang terakhir, pelengkap kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Mereka perlu bermunajat kepada Allah supaya mereka terlepas daripada itqun minan nar, terlepas daripada siksaan api neraka. Jadi dalam fasa Ramadan ini terbagi kepada 3, rebutlah peluang 10 tingkatan dan 10 fasa yang ditetapkan supaya kita dapat merebut segala apa yang Allah nak bagi. Satu lagi, kita jangan lupa untuk berqiyamul lail, kerana Lailatul Qadar bersamaan dengan 1001 malam ibadatnya. Jadi jangan lupa saat-saat yang begitu indah ini perlu dikecapi dan perlu diambil dan rebut peluang ini oleh seluruh masyarakat yang beragama Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan setinggi-tinggi junjungan Nabi, selawat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya, dengan keizinan Allah, dapat kita bertemu pada bulan Ramadan yang cukup mulia ini. Saudara-saudari sekalian, buat pertama kalinya kita bertemu di dalam slot Ramadan bertamu Barakah Jamu bersama saya Nur Syazwani binti Abdul Aziz, pengerusi Helwani PMI UPM. Mengail ikan di tepi kali dihiasi bunga kekwa. Ramadan datang setahun sekali untuk menjadi insan bertakwa. Istimewanya Ramadan adalah di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang malam amalan yang dibuat pada malam itu melebihi dan diberi ganjaran lebih daripada malam 1000 bulan. Dan di dalamnya ada dicantikkan lagi dengan amalan-amalan seperti tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah dan iktikaf. Segala amalan ini mampu menjana kita makin mentakarubkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, "Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa seperti umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Akhir Ramadan atau matlamat utama Ramadan adalah untuk kita melahirkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah tapi dalam masa yang sama mencintai Allah. Dan melalui amalan-amalan tadi yang telah ditawarkan oleh Allah ganjaran yang cukup istimewa, maka hendaklah kita rebut ganjaran yang telah ditawarkan supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Takwa terbahagi kepada dua, dari sudut luaran dan dari sudut dalaman. Dari sudut dalamannya adalah apabila kita menjadi ikhlas untuk beribadah kepada Allah dan dalam melakukan segala amal perbuatan. Dan dari sudut fizikalnya adalah kita berasa takut dan kita sangat berasa berhati-hati dalam melakukan pekerjaan kerana bimbang-bimbang murka Allah yang kita dapat, kerana bimbang-bimbang ada riak dalam amalan kita, kerana bimbang-bimbang amalan kita tu tidak diangkat ke langit untuk berjumpa dengan Allah. Dan begitulah bagaimana untuk kita ukur sejauh mana tarbiyah bulan Ramadan tadi dapat melahirkan orang yang bertakwa. Bagaimana kita hendak menghayati dan memaknakan diri sempena bulan Ramadan dan bulan kemerdekaan ini. Kemerdekaan sinonim dengan masa pembebasan. Bagaimana Islam mengertikan kebebasan dan pembebasan. Menjadi Muslim yang sejati dan mengabdikan diri kepada Allah dan mencintai Allah dengan penuh ketaatan, itulah pembebasan dari sudut Islam. Kerana ia membebaskan diri kita daripada jajahan manusia, daripada undang-undang manusia dan dari segala jenis ideologi yang menjengkam manusia Muslim itu sendiri. Jadinya buat muhasabah sahabat-sahabat di luar sana kerana ramai orang menyalahertikan maksud pembebasan. Tetapi bagaimana Islam melihat pembebasan itu adalah dari sudut ketaatan kepada Allah semata-mata, tiada yang lain. Jadinya sempena bulan kemerdekaan ini, saya menyeru hendaklah kita bebas daripada segala idea, segala paradigma, segala bentuk yang boleh yang membataskan kita daripada menjadi hamba yang merdeka. Dan daripada momentum Ramadan ini, kita mampu menjadi hamba yang bebas dan langsung melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sini sahaja slot Ramadan bertamu Barakah dijamu Terbitan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Putra Malaysia. Akhir kata daripada saya, semoga Ramadan kali ini betul-betul menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah dan mungkin kita dengan izin Allah kita dapat bertemu di lain rancangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel your presence in the morning and the night. You feed me with that food, just with your words so true and right. روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان سيد المنان فتحت فيه الجنان رمضان روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان سيد المنان والعيد من وأمان رمضان
Du fühlst dich danach besser und Gott wird sich sehr freuen. Die Früchte Ramadans sind mir unergründet. Sie sind wie ein Fluss, der nirgendwo mündet. So wende dich dem Schöpfer zu und zeig ihm deine Reue. Leb in seinen Namen, in ewiger Treue. Bereue deine Sünden, Gott hat dir verziehen. إنك أنت تواب رحيم رمضان روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان فيض منان فتحت فيه الجنان رمضان روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان فيض منان والعيد من وأمان The last 10 days of Ramadan, the night Ramadan kali ini penuh berkah agar dapat ku lalui dengan الرحمة والقرآن اللهم اكتبنا مع الذين اعتقد روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان خير المنان فتحت فيه الجنان نويت صوم غد أن أدائك فرد رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku puasa fardu Quran bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum kepada sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah sekalian. Adapun ayat pertama yang saya bacakan sebentar tadi pada permulaan adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi yang muslimin, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita telah biasa mendengarkan ayat yang sebegini rupa, terutama di dalam khutbah setiap hari Jumaat. Setiap minggu kita mendengarkan bahawa Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita telah mendengar, tetapi adakah kita mempraktikkan takwa itu ke dalam kehidupan seharian kita? Sekarang kita telah berada dalam fasa pertengahan Ramadan. Ya, ini dalam 11, 12 hingga ke 20 hari. Fasa pertengahan Ramadan. Ya, ini fasa Ramadan dah kita menuju takwa, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, adapun dalam bulan Ramadan adalah sangat hebat. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Contoh, tempat yang kosong akhirnya menjadi penuh. Okay? Tempat yang jarang orang selalu membuat maksiat, akhirnya tidak orang buat maksiat. Banyak orang bercakap, akhirnya tiba bulan Ramadan, kurangnya orang bercakap. Kita mengambil contoh dari segi masjid untuk solat berjemaah. Ramai rata-rata orang pada 11 bulan yang lalu tidak solat berjemaah. Tetapi pada tibanya bulan Ramadan, akhirnya kuasa Ramadan itu menyebabkan ramai orang untuk pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Tanpa diazan, mereka terpacak di hadapan barisan saf untuk solat berjemaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihatkan ramai untuk dalam 11 Ramadan, rata-rata orang tidak mampu untuk menunaikan solat sunat. Contoh ni solat sunat rawatib, sunat witir yang biasa dibuat. Tetapi bila tibanya Ramadan, kuasa Ramadan itu memberikan tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, kuasa untuk menunaikan solat sunat witir, solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat tarawih. Ada yang buat 8 rakaat tarawih. Ramai orang boleh buat. Menunjukkan kuasa Ramadan itu mengubah suasana pada hari itu. Dan kita boleh melihat pada yang ketiganya, Al-Quran tidak boleh dipisahkan dengan Ramadan. Mereka ini bagaikan sahabat. Bagaimana kita lihat pada hari ini di kedai-kedai, di tempat-tempat kerja, sewaktu tibanya waktu rehat, mereka ini akan terus pergi menyerbu ke kedai-kedai makanan.
hanya kerana nak mendapatkan sesuap nasi. Tetapi apabila tiba bulan Ramadan, suasana Ramadan mengubah segala-galanya. Mereka mendapat keimanan yang sangat kuat. Mereka mengisi masa terluang tersebut dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran, menghabiskan 30 juzuk sepanjang Ramadan. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sinar penonton yang dirahmati Allah, kita boleh melihat bagaimana kekuatan Ramadan itu boleh mengubah segala-galanya. Jadi diharapkan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah, momentum daripada awal Ramadan sehingga ke akhir Ramadan dan selepasnya perlu dikekalkan supaya kita tidak hilang dan kita akan mendapat segala rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis yang dikatakan tidak boleh dikatakan dhaif, tetapi selalu dibacakan, dibentangkan oleh ustaz-ustaz, al-awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wal akhiru itqum minan nar. Iaitu yang kedua, awsatuhu maghfirah, mungkin dalam keampunan dan sebagainya. Jadi kita perlu segala-galanya dalam bulan Ramadan, kita rebutlah segala peluang, rebutlah segala amalan untuk kita buat. Fastabiqul khairat, buatlah segala, berlomba-lombalah buat amal kebajikan, kerana inilah ditawarkan segala-galanya untuk hamba. Allah buka peluang segala-galanya untuk sidang penonton yang dirahmati Allah. Segala umat Islam Allah buka. Jadi kita rebutlah, jangan kita menghampakan hadiah yang orang bagi. Allah memberi hadiah, jangan kita hampakan hadiah tersebut. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Sekali lagi. InsyaAllah. Bertemu kembali. Allah masih menghidupkan kita pada hari ini di kala malam yang tu. Nanti kan buat malam ke-19 tu. Malam ke-19 dikatakan malam pertengahan. Patutnya pada malam 10 malam terakhir, pada hari inilah kita makin penghuni Ramadan, makin kita banyak beribadat. Tapi masa kita tengok pada di surah-surah, kita surah ni surah ni, makin lama makin sejuk. Makin sejuk lah. Kalau muslimat tu saya tak nampak putih kan? Nampak putih. Kalau tahu ramai di tengah, tepi busuk. Okey? Itu satu. Dan saya nak bawa satu cerita, iaitu menceritakan kisah bagaimana hadis Nabi SAW mengisahkan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang patut aku buat sekiranya aku berada pada 10 malam yang terakhir?" Iaitu maksud Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini ketika mana dia ni bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu buat? Okey, Nabi SAW berkata, dia menganjurkan satu adalah kita doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca doa tu. Akhirnya Sayyidatina Aisyah, Aisyah ni orang yang dijamin surga. Doa dia berulang-ulang kali daripada selepas Isyak, selepas Isyak lepas tarawih, lepas tarawih dia doa sampai subuh. Doa ulang kali, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita pun zikir tak? Tapi zikir kita lain sikit. Zikir kita lah lain sikit. Tapi nak katakan Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang telah dijamin syurga, akhirnya dia mengikut suruhan daripada Nabi untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan saya nak bawa cerita yang kedua adalah berkenaan dengan pada fasa pertengahan ini dan habis tu, malam ke-19. Ini fasa pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan dosa-dosa hamba ini yang berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya tapi ramai yang tidak merebut peluang itu. Saya nak bawa satu kisah, iaitu Uwais bin Al-Qarni. Kita dengar Uwais Al-Qarni. Memang tak kenal. Memang tak kenal sebab penduduk dunia memang tak kenal dia. Yang kenal ni penduduk langit yang kenal dia. Masya Allah, sangat hebat.
Dikatakan dia ni seorang yang compang-camping, rambut serabat, tapi doa ni dimakbulkan oleh Allah SWT. Lepas ni jangan jumpa orang yang rambut serabat yang minta doa kan, minta makbul tak. Tutup macam kisah mak saya ni. Nampak dia compang-camping macam tu. Tapi kalau baca sajak sekali tu semua tergugur kan, boleh-boleh hari tu tengok dia. Nampak? Dan ceritakan orang Sayyid Al-Qarni, akhirnya Sayyidina Umar dengan Ali yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang kata mereka ini dijamin syurga. Nabi kata engkau cari orang ni, cari orang ni pada zaman tabi'in, cari. Akhirnya dia cari. Nak doa makbul begitu. Tak fikir Allah inna ta'amulkan sebut fa'fu'an, tak fikir. Fikir macam umur satu, rezeki banyak, macam-macam anak-anak dan sebagainya, kahwin lepas. Contoh. Dia mencari, akhirnya Nabi bagi lagi. Orang tak dikenali di dunia, pakaian compang-camping, macam tak nampak semua kan. Tapi tak semua orang. Akhirnya nampak satu petanda adalah di belakang lehernya ada satu tanda putih. Bulat lepak putih. Nampak satu putih di belakang leher. Dikatakan sakit sopak. Sopak tu putih tu. Pekik kulit lah. Pekik kulit lah. Pekik kulit lah tuan. Okey, pekik kulit di belakang lehernya. Buat segala ni. Okey, dan orang cari ni. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali cari. Punyalah cari satu ni, datang satu rombongan kabilah, dia cari, akhirnya jumpa orang tu. Dan dia kata okey, memang dia kata dia pun mencari Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali juga. Sebab dia kata dia hendak menunaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Akhirnya dia cerita kenapa doa ni dimakbulkan. Okey, sekali satu hari tu mak dia kata, ini sekejap kita cerita satu cerita je. 10 minit kan? Okay. 10 minit. Okay. Was Al-Qarni, kenapa doa ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya doa ni dimakbulkan sebab ibu dia kata, nak aku nak pergi haji. Ni kalau kita tolong pergi kedai belikan nasi. Mak ambil dah motor ni beras sendiri. Kalau kita lah. Okay. Tapi Wais Al-Qarni kata, walaupun dia miskin dan sebagainya, tempat tu jauh, tak apa mak, saya akan usahakan. Tu yang prinsip. Saya akan usahakan. Tapi tak tahu dapat tak? Tak tahu. Akhirnya sampai dalam beberapa tahun kemudian, mak dia kata, Wais, aku ni dah hampir mati kan, tapi aku masih tak dapat menunaikan haji lagi. Aku nak juga. Jadi dia kata, tak apa. Akhirnya Allah bagikan ilham, dia dapat satu ilham. Tiba-tiba dia beli lembu, seekor anak lembu yang seberat 20 kilo. Itu 20 kilo. Dia pun petang-petang dia angkat pergi dekat atas bukit, bagi makan. Lepas tu petang-petang, itu pagi, petang-petang dia angkat turun. Setiap hari dia buat. Setiap hari dia buat. Akhirnya naik kepada 50 kilo. Angkat, tak tengok orang, tengok kalau kita tengok orang yang angkat kau kejahatan, gila. Gila lah. Tiba-tiba angkat anak lembu apa semua ni. Patut kita naik lembu. Tapi kita angkat lembu tu, naik atas bukit tu. Kejahatan Okey? Itu satu. Dan bila orang nampak tu, orang kata tak seman. Orang sahabat ni tak seman. Adakah angkat benda tu? Tapi nak menunjukkan pada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Uwais Al-Qarni seorang yang sangat bijak. Dia merupakan seorang yang menumpukan beliau tembak bodybuilder yang pertama di dunia kan. Akhirnya dia badan dia lipat. Badan dia lipat daripada lembu tu, daripada 20 kilo, 50 kilo dan akhirnya 100 kilo dia boleh angkat. Sebab dia tak lagi buat. Macam dia mula-mula kita angkat kita mainan. Lepas tu kita kontrol. Macam lama-lama kita lagi besar. Boleh angkat tu. Kita mula-mula daripada kecil, akhirnya besar. Akhirnya bila dia boleh angkat 100 kilo, lepas tu dia kata, okey, aku dah bersedia untuk bawa mak aku. Mak dia Allah berat 65 kilo. 65 kilo boleh angkat macam tu je kan, satu jari.
Boleh angkat macam tu. Tak ada masalah. Dia pun dukung mak dia. Berjalan, letak semua barang makanan, letak air, letak pakaian, letak semua barang-barang dalam kan. Pergi bawa pergi tengok sampai jalan kaki. Selalu orang pergi Mekah, dia naik unta, dia letak macam rumah. Tahu rumah kecil kan? Rumah kecil, tapi dia tak dia dukung mak dia. Mulalah macam tu, sayang sangat pada mak dia. Akhirnya sampai di Mekah, dia doa. Lepas tu mak dia tanya, kau doa apa? Dia kata, saya doa supaya dosa mak ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, engkau? Dia kata, saya tak doa. Dia kata, sebab jika saya doakan untuk mak, Allah mengampunkan dosa mak, dan mak redha dengan apa yang saya buat selama ni, maka dosa saya secara automatik akan terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Punya kasih ni pada mak, punya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa macam tu sikit. Dia tahu. Dan dia kata, mak dia kata, sekarang ni aku nak kau doa. Dia kata, kalau kau tak doa tu tak apa. Sekarang kau doa supaya penyakit sopak kau ni nak hilang. Biasalah mak siapa tak ada anak handsome. Dia nak anak handsome. Jadi dia kata, hilangkan penyakit sopak kau ni. Hilangkan penyakit sopak. Akhirnya dia kata, tak boleh mak. Dia kata, sebab ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulalah nak hilangkan sopak tu tak nak. Kalau kita dalam muka tu tak berapa nak gelap kan? Kita pergi duk cari PNW siapa kan? Padahal kat TV tu menipu pun. Dia kompeti, cuma ambil orang yang lain tu. Dia tidak putih. Okay? Nampak? Dan akhirnya dia kata, dia tak nak juga. Dia kata tu anugerah Allah, dia tak nak hilangkan. Tapi mak dia cakap, engkau dia kata kau taat pada aku kau tak taat. Sudah. Taat aku kata, engkau kena taat pada mak apa. Jadi dia kata, okey tak apalah. Dia doa pada Allah supaya ampunkan, supaya hilangkan penyakit sopak di muka dia, kecuali tinggal dia sedikit saja. Supaya dia tak nak anugerah Allah yang Allah bagi hilang. Itu yang tinggalnya sopak di yang tanda putih sikit tu di belakang dia. Itu sebabnya itu nak menunjukkan bahawa doa seorang, doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan dan keredaan ibu bapa. Jadi pada malam pada 10 malam petang ini Allah telah memberi kita buka pintu keampunan. Kita bersama-sama kita untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan last pada yang lepas ada nuzul Quran. Dan nuzul Quran ada 2 cerita. Ini sikit lagi. 2 minit sikit 2 minit. Nuzul Quran. Iaitu anzalna alaikal kitab bil haqq. Allah kata nazzalna alaikal kitab bil haqq. Allah turunkan Al-Quran ini, kitab ini pada engkau Muhammad. Sekali beransur-ansur. Banyak kali Allah turunkan. Kalau dalam kata bahasa Arab, Sabtu itu bermaksud banyak kali. Nazzalna alaikal kitab bil haqq. Allah turunkan banyak kali. Maknanya beransur-ansur. Pada permulaan di Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit dunia sekali pun. Tapi bila daripada langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beransur-ansur. Okay, nampak? Itu yang pertama, nuzul Quran. Penurunan Quran. Yang kedua adalah peristiwa perang Badar. 300,000 orang nak lawan 2,000 orang. 300,000 orang ni pakai pelapah rumah je nak lawan. Macam kita lah sekarang ni, kalau kita lawan pakai keris, dua pakai machine gun. Tak mampu kita. Nak lawan 2,000 orang pakai machine gun dengan kapasitas senjata dan sebagainya. Tapi dia orang berani sebab apa? Sebab mereka yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak syurga. Nampak? Juga akhirnya dia orang berani, dia orang dapat. Allah turunkan pendekar-pendekar daripada langit iaitu malaikat-malaikat dan sebagainya. Bawa pukul orang kafir. Dan kalau tengok dia orang pakai malaikat tu pedang babi. Dia dengan pedang babi semua takut. Bukan cerita Power Rangers, cerita benar. Ini cerita Power Rangers dan Perang Medan. Bukan, cerita benar. Kalau tengok kesan orang kafir yang mati perang Badar, leher dia ada kesan warna hitam terbakar. Sebab itu adalah kesan daripada malaikat pancung kepala tu. Jadi muhasabahlah kita dekat-dekat akhir Ramadan ni, janganlah kita makin mensikitkan orang Islam. Ni risau ni. Yalah dia pakat-pakat dia nak habis Ramadan ni pakat-pakat buat kerja kat rumah. Okey. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Insya-Allah ini akan balik kampung, hati-hati jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.